Wanita dirempuh dan dihempap kereta. Mangsa sindiket skim pelaburan dalam talian, dedah punca mudah termakan hasutan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang wanita 49 tahun maut selepas dilanggar dan dihempap kereta yang terjunam dari tempat letak kereta di kondominium. Kejadian berlaku di Green Lane dekat Georgetown, Pulau Pinang petang tadi. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santong berkata, insiden ini berlaku apabila seorang wanita berusia 71 tahun yang memandu kereta Toyota Viosnya dari tempat letak kereta melanggar mangsa yang sedang melintas di Seleko. Pemandu dipercayai panik dan tertekan pedal minyak, kemudian merempuh mangsa ke dinding tempat letak kereta di tingkat 1 sebelum kenderaannya terjunam lalu menghempap mangsa dan sebuah lagi kereta di tingkat bawah. Mangsa penjalan kaki disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala pemandu yang tersepit dalam kenderaan dikeluarkan, anggota bomba dan penyelamat kemudian dibawa ke Hospital Pulau Pinang untuk rawatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dianggarkan puluhan ribu menjadi pelanggan platform Like and Share yang menawarkan skim pelaburan baharu dalam talian berbentuk jana wang. Ada yang sudah membuat laporan polis dan masih ada yang menaruh harapan pulangan mereka akan diperolehi seperti dijanjikan. Ini kerana pihak syarikat mengeluarkan notis bahawa platform mereka sedang diselenggara dan dijangka beroperasi semula pada 12 Disember ini. Ikuti pendedahan mangsa sindiket berkenaan kepada wartawan kami. Rata-rata pelanggan ditawarkan dengan pulangan modal dan untung lumayan selepas 20 hari melakukan tugasan Like and Share. Selain boleh melakukan secara percuma, mangsa boleh melanggan tugasan serendah RM100 hingga RM10,000. Mangsa yang ingin dikenali sebagai Haidul berkata, beliau melihat skim itu sebagai skim pulangan wang mudah. Saya seorang penganggur, saya kehilangan kerja sewaktu musim PKP ni lah. Jadi dalam keadaan sekarang ni, bila saya nampak Like and Share ni, saya anggap benda ni merupakan jalan untuk saya cari pendapatan sampingan lah, jalan mudah lah untuk saya. Sebab tu jugalah saya join. Saya menanggung kerugian sebanyak RM4,000 dan saya dimaklumkan bahawa modal dengan untung saya akan dapat selepas 20 hari. Jadi sebab tu jugalah saya macam berminat dan nekat lah nak join benda ni. Tapi sebelum tu saya juga tengok kawan-kawan yang share benda ni yang betul dapat duit balik. So itu yang meyakinkan saya lagi lah untuk join benda ni. Tapi tak sangka bila kat saya terberdaya dan kena macam ni kan. Selain itu, seorang mangsa yang juga peniaga pasar malam di Kelantan turut terpedaya dengan sindiket terbabit. Dakwanya, beliau terpengaruh dengan ajakan kenalan terdekat yang membuatkannya sanggup melabur RM2,000. Mula-mula tu tengok adik angkat tu dia mula-mula was-was kot. Tengok dia boleh withdraw, lepas tu dia balik modal. Dia masuk RM3,000 rasa tengok mula-mula. Lepas tu saya pun rasa macam betul ke. Cuma bila tengok adik dengan adik akak tu dia tu boleh withdraw molek-molek apa semua tu. Lepas tu tengok ada kaji jugalah, tengok dia ada office apa. Lepas tu fikir ni macam mana mungkin. Dalam kira RM2,000 lah. Kau isteri RM1,000, saya RM1,000. Dapat keluar RM400.5. Berdasarkan maklumat yang dikongsi mangsa, pihak pengurusan syarikat terbabit ada mengeluarkan kenyataan untuk pelanggan kekal bertenang. Ini kerana pihaknya sedang mengemaskini data dan dijangka berfungsi semula mulai 12 Disember ini selepas beberapa minggu mengalami masalah. Pihaknya mendakwa pihak polis sudah membeku akaun bank syarikat itu menyebabkan mengalami kesulitan untuk membuat pengeluaran wang. Sementara itu, wartawan kami cuba untuk mendapatkan penjelasan dari pihak terbabit di pejabat mereka di KL Eco City, Ibu Negara. Namun setiba di lokasi, kami tidak dibenarkan naik ke tingkat 13 di mana lokasi pejabat mereka beroperasi. Menurut pengawal di situ, pejabat yang disewa itu tidak beroperasi sejak bulan lalu. Semalam, pihak polis dalam satu kenyataan memaklumkan 5 platform dikenal pasti beroperasi ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan menawarkan pulangan lumayan kepada mangsa melalui tugasan Like and Share.
Antaranya platform Like and Share, iShare Fans, Zanzali, Test Fight dan Q Kiabau. Sejak Oktober hingga bulan lalu, sebanyak 46 laporan polis diterima dan 20 kertas siasatan dibuka. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM digesa untuk memperhebatkan lagi usaha mengekang dan mengesan sedikit pelaburan baharu dalam talian berbentuk menjana wang. Ini kerana ia dilihat skim baharu yang mampu memperdaya mangsa lebih-lebih lagi ketika COVID-19. Ramai yang mempunyai masa terluang melayari internet. Ini satu gejala yang cukup membimbangkan kita pada hari ini. Musim PKP ini sebenarnya kita ada sedikit masa terluang dan masa itulah kita bermain dengan media sosial, melayari pelbagai ruangan. Lebih-lebih lagi Like and Share ini ianya satu penyakit baru ya. Ianya perlu disedari oleh seluruh masyarakat di luar sana, jangan bermain dengan perkara ini. 4 wanita antara 12 suspek ditahan reman selama 21 hari kerana disyaki terlibat dalam sindiket Macau Scam. Ia susulan satu laporan polis yang dibuat oleh seorang mangsa di Ipoh. Perintah reman dikeluarkan Hakim N. Priscilla Hema Malini di Mahkamah Session Ipoh pagi tadi. Suspek adalah antara 22 anggota sindiket Macau Scam yang ditahan di sebuah kondominium di Seri Petaling Ibu Negara pada 30 Oktober lalu, membabitkan kerugian sehingga 11 juta ringgit. Untuk kes di Ipoh ini, hanya 12 daripada mereka ditahan reman. Suspek semuanya warga tempatan berumur antara 20 hingga 26 tahun. Termasuk kes di Ibu Negara, sindiket itu dipercayai terlibat dalam 76 kes penipuan. Mereka juga merupakan sindiket Macau Scam pertama di negara ini yang didalangi rakyat Malaysia dan menjadikan rakyat tempatan sebagai mangsa. Kertas siasatan tata tertib dibuka terhadap 3 pegawai kanan polis Kota Tinggi berhubung aktiviti pengedaran dadah dalam lokap di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Tinggi Johor. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin PC berkata, kes terbongkar susulan ujian saringan air kencing ke atas 16 banduan daripada penjara Ulu Choh, Gelang Patah yang ditahan di lokap Balai Polis Kota Tinggi pada 22 November lalu. Saya tuan-tuan telah mengarahkan bahagian Jabatan Integriti dan Pembentangan Standard IPK Johor tuan-tuan untuk membuka kertas siasatan tata tertib ke atas Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Ketua Balai Kota Tinggi tuan-tuan dan Ketua Bahagian Narkotik Kota Tinggi. Mereka ini akan disiasat di bawah kesan tata tertib tuan-tuan. Saya tekankan dari sini tuan, pada sejak saya mengambil alih Johor tuan-tuan, aspek penyeliaan. Kalau CPD tak selia dengan betul, inilah tuan-tuan yang akan berlaku tuan. Datuk Ayub Han berkata 9 anggota polis termasuk seorang anggota wanita yang ditangkap berpangkat konstebel dan korporal. Kesemuanya berumur antara 20 hingga 36 tahun dan bertugas sebagai pengawal lokap berkenaan. Turut ditahan anak perempuan salah seorang tahanan di lokap terbabit yang dipercayai menghantar bekalan dadah ke dalam lokap. Wanita berumur 23 tahun itu dan seorang anggota polis didapati positif dadah metafetamin. Anggota terlibat dipercayai dibayar serendah RM50 hingga RM1,500 mengikut pakej dadah yang dibawa masuk. Turut dirampas 37.65 gram dadah jenis syabu, 42.25 gram heroin dan sejumlah tembakau. Susulan itu, 129 banduan lokap IPD Kota Tinggi menjalani ujian saringan air kencing. Daripada jumlah itu, 22 tahanan termasuk seorang warga asing berumur di antara 20 hingga 45 tahun didapati positif dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, Seksyen 6, Seksyen 39A-1 dan Seksyen 15-1-A Akta Sama. Kita ke perkembangan COVID-19 di Malaysia. Malaysia kembali mencatatkan kes baharu 4 angka iaitu sebanyak 1,075 kes positif dilaporkan hari ini. Manakala jumlah kematian meningkat kepada 2 angka iaitu 11 kes.
Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, jumlah kes tertinggi dicatatkan di Selangor iaitu 459 kes, diikuti Sabah 310 kes dan Johor 78 kes. Manakala sebanyak 43 kluster aktif mempunyai pertambahan kes yang tertinggi daripada kluster usaha, kluster kaya dan kluster hentian. 4 lagi kluster baharu pula dikesan iaitu kluster monsun di Selangor, kluster Jalan Kilang, kluster Perdana 6 dan kluster Jalan Kubota di Sabah. Kes kematian pula dilaporkan 3 di Selangor, 2 di Sabah, 2 di Johor dan 1 masing-masing di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Kelantan. Terdapat 116 kes sedang dirawat di unit rawat terapi dengan 46 kes memerlukan bantuan pernafasan. Bertemu kembali. Segmen Cari Pahala. Inisiatif sebuah stesen minyak di Desa Pandan, Ibu Negara antara yang wajar dicontohi. Caranya agak mudah, cuma dengan menyediakan air minuman percuma kepada setiap pelanggannya. Menurut pengusaha stesen Petron Desa Pandan, Bashir Abdul Razak, inisiatif itu diambil untuk menghargai para pelanggannya. Air percuma ni kita bagi bermula daripada arahan PKPP pada 14 Oktober itu. Dia idea ni tercetus daripada dah lama dululah. Saya rasa dalam 3 tahun lepas bila Petron sendiri yang mencetuskan idea air percuma pada setiap hari Rabu. Tambahnya, beliau mahu pelanggan gembira setiap kali meninggalkan premisnya. Bagi kemudahan pelanggan, pihaknya akan menyediakan minuman sejuk ketika cuaca panas. Manakala ketika hujan, minuman panas pula akan dihidangkan. Yang pasti dalam kedua-dua keadaan, pemberian minuman percuma ini sentiasa mendapat sambutan menggalakkan. Baguslah untuk orang motor kan. Pada panas. Balik je. Tak payah balik minum air. Itu sajalah. Alhamdulillah lah, dia patutlah buat macam tu lah. Kadang customer, kadang tengah panas kan, kadang rider delivery kan. Baguslah ada buat ni, patut stesen minyak lain boleh contoh lah. Selain memberi minuman, stesen minyak ini turut mengambil inisiatif menyilatkan tayar kenderaan secara percuma pada hari-hari tertentu. Dua beradik sanggup meredah banjir ketika rumah mereka sudah ditenggelami air setinggi 1 meter. Tindakan itu dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan 32 ekor kucing peliharaan yang terperangkap di dalam rumah mereka di Jalan Bukit Kecil di Kuala Terengganu ekoran hujan lebat sejak petang semalam. Azmi Omar, 38 tahun yang bekerja di Bandar Kuala Terengganu, bergegas pulang kerana bimbang keselamatan kucing peliharaan yang terkurung. Ketika jiran sudah mulai berpindah, dia dan kakaknya sanggup meredah air banjir setinggi paras pinggang di rumah mereka. Air dalam pukul 10 tu dia start masuk lah daripada kat depan. Lepas tu memang dah saya dua je dengan kakak, memang dah alih benda, cuma alih kucing je lah. Alih kucing buh tempat tinggi sikit. Mana barang-barang lain memang tak ada nak buat benda. Sementara itu, Azila Omar, 45 tahun yang berada di rumah juga tidak sempat melakukan persiapan lain demi memastikan kucing mereka dapat diselamatkan. Adik tak ada, adik betul lagi cari barang lah sikit. Ingat nak beki-beki ni mana-mana hok banjir ni. Tapi dah jadi apa kok, kena kok. Boleh dikatakan 95% lah hok rosaknya. TV ada 2 butir tu, katil 2 bilik, almari, baju semua pun. Memang nak cara gapo dah lock saja je. Meskipun mengalami kerugian hampir RM10,000 kerana kerosakan barangan elektrik dan perabot, namun dua beradik itu bersyukur kerana kesemua kucing peliharaan mereka selamat. Bagi mereka, kali ini adalah banjir terburuk dialami sejak mendiami rumah pusaka peninggalan kedua ibu bapa mereka. Kerajaan Negeri Johor menghantar bekalan bakul makanan kepada rakyat Malaysia yang terkandas di Singapura susulan pandemik COVID-19.
Bantuan kemanusiaan itu dijadikan dengan kerjasama Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di Singapura dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Totten Volunteer. Fasa pertama penyerahan dan pengagihan 300 bakul makanan membabitkan kos RM30,000 dilancarkan Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad di perkarangan dataran mahkota Kota Iskandar siang tadi. Ia sebahagian daripada 1,000 bakul makanan yang diperuntuk bagi membantu rakyat Malaysia yang terkandas di negara jiran itu. Dalam pada itu, Datuk Hasni menafikan dakwaan rakyat Malaysia menjadi gelandangan di Singapura seperti mana yang ditularkan oleh pihak tertentu. Tak betul kalau yang mengatakan bahawa rakyat kita di Singapura itu sebagai gelandangan. Mereka hanya mengambil sedikit masa untuk berehat sebelum meneruskan pekerjaan mereka. Mereka berada di Singapura atas pilihan mereka, bukan terkandas. Ini adalah kerana SOP yang mereka patuhi. Jadi untuk meneruskan mereka bekerja di sana, maka oleh kerana tidak dibenarkan berulang-alik secara harian, maka mereka perlu berada di sana. Jadi atas dasar itu mereka menghadapi sedikit kesulitan. Laporan antarabangsa. Sebuah paspori di Bandar Alexandria, Mesir runtuh mengakibatkan sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh. Kata pihak berkuasa, masih ada mangsa dipercayai terperangkap dalam runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat dilancarkan namun tidak dapat dipastikan jumlah mangsa yang terperangkap. Runtuhan membabitkan pangsapuri 3 tingkat yang terletak di Muharram Bek. Mangsa yang terbunuh disahkan 3 lelaki dan 3 perempuan. Gubernur Alexandria Muhammad Al-Sharif memberitahu belum dapat dipastikan punca runtuhan bangunan yang dibina pada tahun 1940-an ini. Di Amerika Syarikat, 3 beranak bernasib baik kerana tindakan pantas pasukan bomba dapat menyelamatkan mereka daripada mati rentung. Dalam kebakaran membabitkan sebuah paspori di Boston, ibu bersama 2 anaknya dilaporkan terperangkap di dalam rumah mereka ketika api sedang marak. Mangsa dapat dibawa keluar melalui tingkap dari rumah mereka di tingkat 3. Berikutan insiden ini, laluan masuk ke kawasan paspori ini terpaksa ditutup bagi operasi memadam dan menyelamat. Operasi penyelamat ini dirakam oleh penduduk yang tinggal berhampiran tempat kejadian. Ketiga-tiga mangsa yang cedera ringan segera dibawa ke hospital untuk rawatan. Ini juga berlaku di Amerika Syarikat di mana 6 orang dilaporkan hilang akibat tanah runtuh di Alaska. Tanah runtuh berpunca daripada hujan lebat berterusan sejak beberapa hari lalu dan mengakibatkan sekurang-kurangnya 4 rumah musnah. Usaha mencari dan menyelamat telah dihentikan berikutan cuaca buruk kerana dibimbangi membahayakan keselamatan pasukan penyelamat. Amaran banjir kilat turut dikeluarkan agar penduduk mengambil langkah waspada. Beberapa kawasan kini dipenuhi lumpur dan cuaca buruk diramal berlalutan. Sukan. Kelab bola sepak Kelantan United KUFC akan mendapatkan khidmat 2 pemain import dari Jepun menjelang saingan Liga Malaysia musim 2021. Presiden KUFC Datuk C. Abdullah Matnawi menerusi satu kenyataan berkata khidmat pemain import dari negara matahari terbit itu hasil daripada kerjasama antara kelab dan syarikat minuman probiotik Yakult Sdn Bhd. Salah seorang pemain adalah legenda yang pernah beraksi bersama sebuah kelab di Liga Jepun. Manakala seorang lagi mempunyai pengalaman bermain dengan beberapa pasukan pada saingan Liga M sebelum ini. KUFC berharap kerjasama ini dapat diteruskan demi memajukan bola sepak Malaysia khususnya di Kelantan. Sebelum ini KUFC dilaporkan tidak menyambung kontrak pemain importnya Adil Kuskus dari Maghribi dan Aleten Alemeo dari Brazil serta Gassama Al-Fusaini dari Gambia. Di hadapan Syazwan. 8 perlawanan Liga Juara-Juara Eropah berlangsung membabitkan kumpulan E, F, G dan H antara yang menjadi tumpuan RC Borussia Dortmund yang mengesahkan kemaraan ke kelompok 16 pasukan terakhir.
Dortmund dipaksa bekerja keras ketika melayan kunjungan Lazio di laman sendiri. Penantian kelab Jerman itu akhirnya memecah kebuntuan gol menerusi Rafael Guerrero pada minit yang ke-44. Kemudian Lazio meletakkan kedudukan seimbang apabila Ciro Immobile melakukan penyudah pada minit yang ke-67. Meskipun berkesudahan seri, 10 mata terkumpul Dortmund membabitkan 5 perlawanan kumpulan F sudah cukup untuk mengesahkan kemarahan ke slot 16 pasukan terakhir. Selepas lama ditutup berikutan pandemik COVID-19, Zoo London akhirnya dibuka semula dan meskipun jumlah pengunjung tidak serancak sebelum ini, pembukaan semula zoo berkenaan sudah memandai untuk menampung kos memelihara haiwan di situ. Saya Ahmad Bazar Abidin. Assalamualaikum dan selamat malam.